Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kifli Bujang. Kita bersama lagi dalam rancangan FYI untuk Siri Keuangan. Diam tak diam, kita sudah masuk minggu yang ke-6. Seperti biasa, FYI Siri Keuangan ini akan membawakan kisah-kisah mengangkat perbincangan berkaitan dengan pengurusan keuangan sehari-hari. Dan untuk minggu ini, kita akan berbicara berkenaan dengan urusan jual beli kenderaan. Sememangnya dalam kehidupan yang semakin mencabar, khususnya di bandaraya seperti Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar lain, menyebabkan kita terbeban dengan masalah kos sara hidup yang tinggi. Dan sekira ianya tidak dikendalikan dengan baik dalam pengurusan keuangan sehari-hari, menyebabkan kita terbeban dengan banyak hutang. Dan antara hutang yang paling tinggi ialah membabitkan sewa beli kenderaan. Membayar ansuran kenderaan itu yang menjadi beban yang paling utama. Justru itu, ada sesetengah pihak yang mencari jalan keluar dengan mudah dengan hanya menyerahkan kenderaan yang mungkin tidak mampu dibayar lagi kepada pihak lain dengan alasan mereka boleh tolong bantu membayar kenderaan kita yang tertunggak itu. Dan ini mengundang risiko sebenarnya. Menurut Akta Sewa Beli Kenderaan 1967, akta termaktub antara pihak bank dan juga pihak pembeli kenderaan asal tidak dilanjutkan kepada pihak yang ketiga dan seterusnya. Ini tidak mungkin boleh berlaku. Justru itu, jangan ambil risiko. Kita saksikan dengan analisa yang kami lakukan ini. Saksikan. Ini tidak akan menguntungkan. Mungkin menguntungkan dari segi dapat pengecualian, tak perlu terlibat dengan bank dan sebagainya. Tetapi risikonya amat tinggi. Kita pernah menerima beberapa aduan yang akhirnya pengguna tertipu dan mereka menghadapi masalah. Selain daripada itu juga, sambung bayar ini tidak disahkan oleh bank. Tidak akan dapat pengisytiharan ataupun melibatkan mana-mana pihak. Ini adalah kontrak asing yang tidak melibatkan mana-mana pihak daripada undang-undang. Hanya adalah kontrak antara dua pihak, iaitu pemilik asal kereta itu dan juga pembayar berkenaan. Tanpa perjanjian yang sah dan hanya berlandaskan kepada kepercayaan semata-mata, menyebabkan wujudnya pelbagai implikasi dan risiko akibat daripada kaedah sambung bayar kereta tanpa penukaran hak milik. Dan apa yang pasti, risiko urusan sambung bayar ini tidak hanya ditanggung oleh penyewa atau pemilik asal sahaja. Malah pihak ketiga, iaitu pihak yang bersetuju untuk membuat penyambungan pembayaran juga tidak terkecuali daripada berhadapan dengan bebanan atau masalah yang timbul di kemudian hari. Tanggungjawab kereta terletak di atas penama yang berdaftar. Ikut istilah keuangan, pemilik adalah syarikat keuangan. Tapi yang berdaftar tu kira penyewa. Sampai habis bayar, tanggungjawab penyewa tidak akan putus. Ini perlu difahami pasal kebanyakan orang kita tidak faham. Apa pula pandangan orang ramai mengenai perkara ini? Adakah mereka sebagai pengguna sentiasa berhati-hati dan peka atau mereka terus memberikan kepercayaan? Kita dengar pandangan mereka. Kereta sambung bayar okey kak, tak ada masalah pun, lagi baik. Sebab kita masalah loan macam mana kan, kalau sambung bayar kita bayar je lah. Tapi kena ada agreement lah. Kalau tak ada agreement tu, saya siapa-siapa pun tak berani kan, melainkan kawan ataupun keluarga lah. Kereta yang kita pakai itu atas nama orang lain. Kalau boleh orang yang kita kenal tu lebih rapat dengan kita lah, macam kali keluarga kan. Tapi kalau orang yang tak kita kenal tu, saya rasa sanksi sikit. Kadang-kadang ada kes yang macam bila kita bayar, tiba-tiba dia nak balik kereta tu. Kalau nak beli baru je. Lagi senang, lagi elok kan, daripada kita sambung dengan bayar. Bermasalah. Masalah bila dia tak teruskan bayar, dia lama bila terhutang dengan bank, lama kita lah. Pernah kawan dulu, tapi saya tak nak lah macam tu. Sebab saya fikir jangka masa panjang lah. Perjanjian macam geran tu atas nama orang lain, bila ada masalah kita nak report ke apa-apa, problem lah situ nanti. Saya pernah ada pengalaman sambung bayar. Masalah ni kalau macam dari segi insurans bahaya. Kalau pelanggaran pada kita, macam mana kita nak settlekan? Dan benda ni terjadi kadang-kadang beri kepada kawan-kawan, even adik-beradik, yang menyebabkan penyewa menjadi bankrupt. Selagi nama tidak dipindah milik, maknanya penyewa menanggung resiko. Antara resikonya adalah resiko saman. Paling malang sekali adalah apabila kereta ini tidak dibayar langsung. Lepas tu kereta ni pun hilang, ditukar nama pelik, ada dijual ke Thailand, ada. Ini antara benda yang sering berlaku, dan kereta ni terus tak dapat balik, ataupun satu lagi diambil, disambung bayar oleh para geng
gangster. Bila kereta diambil oleh gangster, biasanya kereta ni tidak akan ditarik. Pasal penarik kereta pun tak berani nak tarik. Selain itu, sebagai pengguna seharusnya perlu sentiasa bijak kerana kaedah sambung bayar ini juga melibatkan percaturan dalam aliran tunai mereka. Silap hari bulan, harapan untuk mengurangkan tanggungan bertukar kepada menanggung bebanan hutang. Ada juga satu peruntukan dalam akta sewa beli yang mana dikata kereta boleh dipindah milik tanpa bayaran habis ya. Ini yang kurang bahaya lah. Maknanya boleh transfer pada you dengan persetujuan finance company. Tapi saya tetap menjadi garantor. Maknanya bank tidak lepas. Tapi dia tidak lah kalau JPJ ke record. Itu tak adalah. Cuma finance wise dia masih bertanggungjawab. Bagaimanapun, bagi pihak NCCC pula, mereka akan sentiasa memberikan khidmat nasihat kepada pengguna yang menghadapi masalah seperti ini. Kalau kita tidak mampu membayar kereta berkenaan, mereka boleh menjualnya. Walaupun kerugian sedikit, mereka tidak akan menghadapi masalah di masa depan. Ataupun mereka berunding dengan bank bagaimana cara ataupun mendapat nasihat mereka. Untuk segmen kajian kes minggu ini, kita akan berkenalan dengan Fuad. Beliau dikatakan menyerahkan kenderaan yang dibeli dengan pihak bank kepada pihak ketiga untuk tujuan sambung bayar disebabkan oleh kesempitan keuangan untuk meneruskan pembayaran ansuran kepada pihak bank. Jadi untuk mengetahui apa masalah sebenar dan mengapa beliau terjebak dengan pemberian kenderaan kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan pihak bank, kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Kita nak sebenarnya nak tanya sedikit, macam mana boleh terjadinya kes sambung bayar kereta ni? Perkara ni boleh terjadi setahun yang lepas. Yang ini berlaku apabila saya ada keinginan sebagai orang muda kan untuk membeli kenderaan. Okay, bila tengok orang pakai mewah, saya pun nak pakai mewah. Yelah, jiwa muda kan. So after that, saya pun pergilah jumpa dealer kereta ni dan hati saya tertarik dengan kereta atas harga tu atau cakap 80,000 macam itulah. Dalam tempoh 1 tahun tu saya pakai dengan komitmen bayar lain, bukan setakat kereta je, banyak lagi expenses yang lain, dan mendapati ada masalah di situ, ada sangkut. So bermula pada situlah, bermasalah itulah bermula puncanya. So di situ saya sampai ada terniat di hati nak jual kenderaan tu, walaupun saya tahu masih ada ikat dengan bank. Okay, sekarang ni bila diikat dengan bank, kalau nak jual terus pun susah. Better saya jual kat kawan-kawan. Itu saya war-war lah kat kawan-kawan, saya tanya kawan-kawan macam mana apa semua kan. Ada yang sanggup bayar kebetulan ada kawan yang sanggup datang, dia tanya saya macam mana kereta ni, balance berapa, apa semua kan. Dia tanyalah tentang insurans, road tax apa semua. So saya pun tengok dia punya ada keyakinan, dia macam ada macam bersungguh nak kereta tu. So saya pun macam bagilah kan, kita sebagai atas percaya saya kawan. So dia pun ceritalah kat kita kan, dia kata dia nak beli. So kita pun okey lah. So bincang-bincang macam mana payment dia apa semua, kita bincang. Dia kata boleh apa semua, tak ada masalah. So saya pun dengan senang hatinya menyerahkan kenderaan tu dekat dia. Dengan segala tanggungjawab saya bagi dekat dia. So tak ada masalah lah bagi saya kan. Sebab dalam tempoh bulan yang pertama tu tak ada masalah, bulan pertama kan. So lepas pada itulah yang datang masalahnya, yang bank telefon saya tanya ada tertunggak apa semua, tiba-tiba ada saman datang apa semua kan. Itu datangnya isunya. So dari situ saya pun startlah telefon dia apa semua tanya kan. Tu pun dah tak ada khabar berita, sudah hilang macam tu je. Saya cari dia pun dah tak jumpa dah. Lepas itu saya buat report apa semua kan. Saya buat report, saya tanya dekat mana dia, saya tanya kawan-kawan dia, saya telefon pergi rumah dia, memang tak ada, memang dah tak dapat rezeki. Sekarang ni yang saya risau mendatangkan masalah pada saya, takutlah kot-kotlah dia buat benda-benda tak baik ke kat luar je kan. Sebab kenderaan tu masih lagi atas nama saya dan buat alamat ke rumah saya. So tak naklah benda tu berlaku. Ada ataupun tidak sebenarnya buat satu perjanjian antara Fuad dan juga pihak ketiga ni? Perjanjian tu tak ada, secara bertulis hitam putih tu tak ada. Saya percayakan dia sebagai kawan. Itu yang saya bagi dekat dia tanpa menunjukkan apa-apa, dan saya mula-mula katakan yakin dengan dia. Tahu ataupun tidak, sebenarnya memang tak boleh menyerahkan kenderaan tersebut kepada pihak ketiga disebabkan perjanjian asalnya bersama dengan bank. Jadi tahu ataupun tidak masalah tu? Okey, kalau isu itu sebenarnya saya tahu. Atas sebab apa, kenderaan ni masih lagi under bank. Tetapi saya kan percaya, atas kepercayaan itulah yang menyebabkan saya serahkan kenderaan ni dekat dia. Sebab apa, saya dah kenal dia apa semua kan. So saya tahu serba sedikit background dia apa semua. So macam kita tak sangka lah benda ni akan berlaku. Jadi sampai ke tahap ini mempunyai satu kesedaran mungkin yang boleh kita kongsikan? Boleh.
kita sepatutnya pun tak bolehlah percaya 100% sangat dekat atas kawan kan. So bukan setakat masalah itu je, banyak lagi lah sekarang ni yang menimpa diri ni, dengan hutang yang nak kena bayar, dengan macam-macam lah. So kesedaran tu mendatang diri saya tu sangat besar lah kan. So lepas ni mungkin nak percaya sangat kawan tu pun tak perlu. Yang penting kita kena tengok dulu, selidik dulu macam mana. Mungkin betul lah cakap orang kena buat hitam putih apa semua, itu kena penting lah, benda-benda faktor penting. Baik, terima kasih Encik Muhammad. Baik, kita kembali lagi dalam segmen di mana kita akan membawakan perbincangan dan menganalisa kajian kes yang kita bawakan sebentar tadi. Dan kalau anda sudah lihat bagaimana sebentar tadi kita tampilkan seorang yang disifatkan sebagai mangsa, tetapi sebenarnya mungkin kesilapan beliau sendiri menjual kereta kepada pihak lain tanpa kebenaran dari pihak bank. Jadi selepas ini kita akan bincang bersama tentang hal itu, bagaimana mungkin kita boleh membantu dan menyedarkan orang ramai apa yang mereka lakukan itu mungkin tidak betul. Baik, untuk itu kita bersama dengan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Encik Ragunah Kesavan yang akan sedikit sebanyak mengulas dan memberi kita pandangan beliau tentang hal ini. Baik, selamat bersua kembali kepada Cik Ragunah. Okey, baik, kita nak cerita tentang bagaimana kita boleh menganalisa apa yang kita bawakan tadi tentang seseorang yang ada kereta tetapi memberi ataupun menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain kerana mungkin tidak mampu bayar ataupun tidak boleh bayar kenderaan tersebut, dan seterusnya kereta itu hilang, dan ini yang akan menyebabkan pihak bank mencari beliau. Walaupun kereta tu diberikan ataupun dijual atau diserahkan milik untuk disambung bayar oleh pihak ketiga, tapi tanggungjawab untuk membayar kepada bank masih kepada pemilik kereta tu. Jadi walaupun kononnya dikatakan telah dijual atau diminta sambung bayar dan milikkan diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi kalau pihak bank tidak dapat bayaran ansuran tu, tanggungjawab tu masih kepada orang yang pemilik asal tu lah untuk membayar kepada bank. Jika tak bayar, jika bank tidak dapat bayaran, makna bank berhak untuk tuntut lah daripada pemilik tu ke semua yang tertunggak lah. Bagaimana mungkin kita membantu mereka ini yang mungkin kita sifatkan sebagai mangsa juga ataupun pihak bank untuk menang-menang situasinya? Yang pertama, kita harus faham apabila kita membeli kenderaan atau motosikal ataupun kereta, kita dapatkan melalui sewa beli, bermakna ada dua pihak yang terlibat pada awalnya, pemilik dan juga pihak bank. Dan kita harus faham apakah isi kandungan kontrak. Sekiranya pemilik ada masalah untuk membayar ansuran bulanan, yang tindakan pertama adalah untuk berhubung dengan pihak bank untuk bincang sama ada boleh reschedule payment. Tapi kalau tak boleh juga, kalau tak mampu, bermakna kita harus lihat untuk macam mana untuk jual lah. Tapi bila jual tu dengan cara yang betul lah, tak boleh dengan serah saja milikkan kepada pihak ketiga dan suruh orang ketiga itu bayar ansuran bulanan. Apa mungkin risiko yang dialami oleh kedua-dua pihak ataupun sesiapa sahaja yang terlibat dalam masalah ini? Yang pertama, risiko pada orang yang menyerahkan kenderaan. Sekiranya pihak ketiga ni tak bayar, tanggungjawab tu masih kepada pemilik. Dua masalah besar. Yang pertama, pihak bank adalah pemilik yang berdaftar di dalam dokumen di JPJ, Jabatan Penanggulangan Jalan. Bermakna apabila seorang itu tak mampu bayar, bank boleh tarik balik kereta dan lelong kereta, dan apabila harga lelongan tu dan baki tu kena dibayar pemilik. Tapi bila kenderaan ini diserahkan kepada pihak ketiga, bermakna kenderaan itu hilang, tak dapat ditemui, bermakna hutang yang akan dibayar adalah amat tinggi lah, sebab kereta tak ada, nak lelong apa. Jadi dua masalah.
Pertama, ansuran tunggakan. Keduanya, kereta tak ada. Jadi masalah besar lah. Tapi untuk pembeli pula misalnya, walaupun pembeli ni ikhlas membeli dan bayar sambung dan habis bayaran ansuran selepas 5 tahun, tapi nama pendaftaran dalam hak milik itu masih dalam pemilik asal. Jadi orang yang beli tu kononnya setelah bayar ansuran bulanan sampai habis, dia masih bukan pemilik yang berdaftar. Bermakna dia tak boleh jual kereta tu. Apabila masalah pula, bila pemilik asal tu meninggal dunia atau tak dapat cari atau enggan nak tanda tangan macam mana. Jadi masalah besar lah untuk pembeli ataupun penjual juga dalam instance ni lah. Anda kata seseorang itu menyerahkan hak milik kenderaannya kepada pihak satu lagi, tetapi adanya kontrak antara mereka yang mungkin di stamp dan sebagainya antara mereka di luar perjanjian sewa beli yang disiapkan oleh pihak bank tadi, bagaimana? Kalau dari undang-undang, apabila kereta tu masih di atas milikkan bank, salah satu daripada terma dalam perjanjian sewa beli adalah milikkan kereta tu kepada bank. Pemilik ini tak boleh jual kepada pihak ketiga. Jadi agreement tu tak sah lah. Sebab pemilik ni tak ada hak untuk jual. Jadi bermakna dia agreement dia dengan pihak ketiga itu tak sah. Walaupun agreement itu yes, di stamp dan tidak sah. Sebab agreement ni adalah berasaskan kepada hak untuk menjual. Kalau tak ada hak nak jual, habis nak jual macam mana? Okey, mungkin Cik Ragunah boleh memberikan sedikit nasihat kepada mereka yang berdepan dengan masalah seumpama ini. Konsumer harus fahamlah apakah tanggungjawab sebagai seorang yang mengambil pinjaman dari bank, apakah yang boleh dibuat, apa tak boleh buat. Jadi isu berkenaan dengan memberikan milik dan sambung bayar ni memang isu paling besar, masalah yang besar di Malaysia. Jadi amat pentinglah kita faham bahawa apabila kita nak jual kenderaan ni, ikut cara yang betul. Faham apakah hak kamu, dan juga kepada pembeli ni, apabila kamu membeli kenderaan ni, ikut cara yang betul. Jangan pula beli daripada kawan, sambung bayar dan sebagainya, memang tidak diterima oleh undang-undang lah. Jadi kalau tak nak risiko, ikut jalan yang betul lah melalui undang-undang. Itu dia antara sebahagian perbincangan kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mangsa tadi, dan sedikit sebanyak orang ramai juga boleh mengambil iktibar ini supaya tidak menyerahkan kenderaan mereka ataupun kenderaan anda semua kepada pihak satu lagi ataupun pihak ketiga semata-mata kerana tidak mampu bayar ataupun ingin membantu dan sebagainya. Kerana perjanjian hanya tertakluk antara pihak bank dan juga pihak pembeli kenderaan asal sahaja. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ragunah Kesavan, merupakan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia. Dan sampai di sini saja perbincangan kita dalam FYI untuk siri keuangan. Minggu depan kita akan tampil lagi dengan satu lagi topik yang menarik, iaitu berkaitan dengan penipuan atas talian. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan berkaitan dengan topik ini, anda boleh hantarkan email terus kepada kami di fyi@bernama-tv.com. Sekian saja FYI Fikir Yakin Inisiatif. Saya Kifli Bujang. Bye-bye.